Kita bercerita mengenai norma baru, kita bercerita mengenai SOP. Bagaimana aspek teknologi memainkan peranan untuk memudahkan SOP ketika penganjuran majlis perkahwinan normal baru? Visual ini mungkin dapat memberikan sedikit gambaran dan juga idea bagaimana ianya mungkin dapat dilakukan. Bagaimana adaptasi teknologi dalam perkahwinan norma baru? Bersama saya menerusi Skype ketika ini ialah Ketua Pegawai Teknologi WIDI iaitu Arif Putra Ahmad. Assalamualaikum Arif. Arif, berdasarkan visual yang saya lihatkan tadi, perkahwinan norma baru ini memerlukan pendekatan yang luar biasa, idea di luar kotak. Mungkin mereka yang datang ke majlis perkahwinan terhad kepada jumlah yang tertentu, tetapi perkahwinan adalah majlis mengikat silaturahim dan juga kemeriahan itu perlu dilakukan dan perlu terasa. Bagaimana WIDI datang dengan solusi bahawa teknologi mainkan peranan dan juga perkara yang meriah dalam perkahwinan itu masih dapat dirasakan dalam konteks normal baru ini? Okey, jadi kita bekerja secara rapat dengan vendor-vendor ataupun especially wedding planner dalam industri. Jadi kita bertukar-tukar idea dengan masalah dan sebagainya. Jadi pihak WD come out dengan satu solution yang kita namakan sebagai hybrid event. Hybrid kat sini yang kita maksudkan adalah gabungan antara physical event yang juga berada kat Dewan. Tapi pada masa yang sama, acara yang berlaku pada Dewan limited disebabkan regulation dan sebagainya. Jadi kita gabungkan dengan bahagian kedua untuk sistem hybrid ini yang mana virtual event. Jadi dekat virtual ni yang mana kita ahli keluarga, kawan-kawan, sahabat masih lagi dapat menyertai ataupun merasai pengalaman wedding tersebut secara virtual, secara maya daripada rumah ataupun daripada telefon bimbit masing-masing. Apa game changernya dengan teknologi ni? Apa bezanya perkahwinan norma baru yang dicadangkan oleh WIDI? Kita ada bercakap dengan beberapa potential klien berkenaan dengan ini. Antara yang pertama yang kami dapat rumuskan adalah yang pertama penjimatan yang berlaku dalam proses mengendalikan sesebuah majlis. Compare dengan kita menghasilkan satu majlis untuk yang di-attend oleh 1,000 atau 2,000 orang, kita kali ini dapat jimat sehingga 50% daripada kos tersebut. Yang mana kita dapat pengguna ataupun tetamu yang tak dapat hadir tapi dapat melihat secara langsung melebihi jumlah tersebut. So itu yang pertama dari segi penjimatan kos. Kita juga ada mencuba beberapa benda baru seperti kalau penonton tengok dalam visual sebelum tadi, kita ada penggunaan kita ada buat sistem projection macam hologram yang mana kita dapat tampilkan contohnya kita dapat ada individu yang warga tua contohnya ataupun kurang sihat yang berada di luar bandar ataupun di luar negara, kita boleh record video tersebut dan kita boleh bawakan secara hampir real di event tersebut. Dan kemeriahan majlis itu tidak terhad setakat di dalam dewan sahaja. Kalau difahamkan juga makanan dan sebagainya dihantar ke rumah saudara mara jemputan. Dan juga video itu akan dipancarkan secara langsung dan mereka semua boleh berinteraksi. Walaupun tidak dalam satu tempat yang sama tetapi interaksi silaturahim itu dapat dilakukan. Bagaimana itu mungkin dapat diceritakan oleh Arif? Okey, jadi berbanding tambahan daripada apa yang saya nyatakan tadi, kita juga ada satu lagi fungsi yang mana kita namakan sebagai interactive dashboard. Jadi dashboard ni basically adalah satu viewing dashboard yang mana setiap daripada tetamu ataupun rakan yang dijemput pada event tersebut akan dapat satu private link, dedicated punya link yang mana dia boleh akses dan dia boleh lihat event tersebut secara langsung. Dalam dashboard yang sama juga, kita ada beberapa fungsi lain. Contohnya kita ada untuk terima e-ampau ataupun terima donation. Yang mana yang tak dapat hadir pun boleh juga bagi duit. Orang kampung bagi salam kaut lah, boleh juga melalui online.
kita juga ada features-features lain seperti live comment, boleh wish kat situ, guest daripada certain negeri, certain negara boleh juga berinteraksi dalam satu bumbung. Kita juga ada features contohnya sebagai wedding registry. Kalau di Malaysia, wedding registry ni agak kurang digunakan. Tapi kalau di negara luar, especially western punya culture, wedding registry amat popular. Jadi itu pun kita cuba perkenalkan yang mana pengantin atau keluarga boleh pilih saja barang yang mereka berminat untuk ada dan tetamu hanya boleh pilih dan terus buat bayaran mengikut bajet yang bersesuaian. Arif, kalau ikut cerita ni daripada A to Z semuanya memainkan aspek teknologi. Kalau kita lihat seolah-olah ianya sukar untuk dilakukan dan terlampau idealistik untuk dijelmakan. Tapi di WD sendiri bagaimana merasakan bahawa ini boleh dilakukan dan inilah kehidupan baru dan juga majlis perkahwinan baru dalam konteks normal baru dan pihak penyedia teknologi seperti WD dan juga perancang perkahwinan sudah bersedia untuk perkara ini? Untuk pengetahuan Encik Zul dan juga semua rakyat Malaysia, sistem ataupun teknologi dalam event ataupun dalam pengacaraan adalah satu benda yang sudah lama, especially teknologi, pelbagai teknologi telah diperkenalkan. Tapi dalam konteks wedding masih banyak lagi yang belum digunakan. Teknologi dah ada tapi belum digunakan. Jadi disebabkan pandemik, kita panggil sebagai post MCO lah selepas daripada ini. Jadi kita lihat daripada kita tak menggunakan teknologi yang dah ada dan kita just transfer. So untuk menjawab soalan Cik Zul, sebenarnya apa yang kami buat tak adalah satu yang mustahil. Kita cuma adapt daripada konsep event yang konvensional kepada yang lebih tradisional macam wedding. Bagaimana selepas ini pelanggan dan juga mereka yang mahu melangsungkan perkahwinan dapat merasakan bahawa ini adalah solusi kepada mereka kerana ini sudah difikirkan oleh pihak perancang perkahwinan dan juga pihak pembekal teknologi seperti WD sendiri dan segala perkara kemeriahan, kegusaran mengenai majlis dapat dilakukan atau tidak dapat diselesaikan dan seterusnya mungkin menjadi idea kepada pihak MKN untuk mengadaptasi dan juga mengguna pakai SOP yang sedia ada. Untuk pengetahuan Cik Zul, kami WD adalah satu produk daripada syarikat Strada. Syarikat Strada sendiri sekarang ini dalam proses untuk membekalkan sistem yang sama untuk beberapa agensi kerajaan. Jadi sebenarnya live streaming ataupun siaran secara langsung yang boleh diakses melalui cross multiple device sudah menjadi normal sebelum ini lagi. Jadi kita hanya bawa ke dalam konsep ataupun wedding punya cara sahaja. Adakah secepat mungkin pelanggan boleh menempah pakej perkahwinan normal baharu ini, Arif? Sistem yang kami ada sudah ada, sudah di-develop, tetapi kebanyakan daripada klien yang kami bekerja sebelum ini pun WD kebanyakannya klien ada preference dia untuk tertentu. Ada certain klien yang berminat untuk ada satu link yang public. Jadi dia boleh share lah across WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Ada juga certain klien yang rasa untuk buat event yang lebih inklusif kepada keluarga saja ataupun yang rapat. Jadi kita perlukan sedikit customization dekat situ yang mana kita perlu buat letak ada password contohnya ataupun ada private link yang boleh diakses oleh certain guest sahaja. Pendek kata teknologi memudahkan dan juga mungkin dapat menyelesaikan beberapa persoalan dan juga masalah ketika kita beradaptasi dengan SOP normal baru ini. Terima kasih Arif kerana sudi bersama dengan kami dan berkongsikan cerita ini.